اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه رحمة للعالمين فزراج أمنا يا إمام المرسلين جل من قد أرسلا رحمة للعالمين فزراج أمنا يا إمام المرسلين جل من قد أرسلا رحمة كنت نورا حين لا كان كون أو ملا كنت نورا حين لا كان كون أو ملا بل الذي مرسلا حين نامه الواقي بل الذي مرسلا يا إمام المرسلين
رحمة للعالمين فزرعت الأنباء يا إمام المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. Doa dikurniakan kelebihan orang-orang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, atini, datangkan kepadaku afdala ma tu'ti ibadaka salihin, seafdal apa yang telah engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allah, Tuhanku, kurniakan kepadaku seafdal apa yang telah engkau berikan kepada hambamu yang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi Allah memberi izin pada kita untuk bersama pada pagi ini kita menyambung kitab ijazah doa dan amalan. Pada hari ini kita berada pada doa yang ke-35
5 dan tajuknya doa dikurniakan kelebihan orang-orang soleh. Dengarlah Najib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, bila sebut orang-orang soleh, kita kena ada perasaan teringin nak jadi orang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut salihin, jadi kita dalam hati kita ada perasaan, nak jadi orang-orang soleh. Bila ada perasaan nak jadi orang soleh, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka jadilah kita ni tidak memadai tahap yang sedang kita berada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kita akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mempertingkatkan tahap diri kita daripada sehari ke sehari, sehari ke sehari, sehari ke sehari. Sebab kita nak mengejar satu pangkat yang tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu pangkat yang tidak ada akhir. Sebab salihin ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, secara umumnya siapa-siapa yang baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan manusia, maka dia orang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau seseorang itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baik hubungan dia dengan Allah tapi buruk hubungannya dengan manusia, maka dia masih belum jadi soleh. Dia masih belum jadi salihin. Dia masih belum jadi orang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, banyak kita dengar isu-isu dalam masyarakat. Seseorang itu dekat dengan masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiap waktu tak pernah tinggal masjid, sebagai contoh. Tapi hubungan dengan isterinya teruk. Kita ni nak tahu kita baik tak baik, isteri kita yang tahu kita baik ataupun tidak. Sebab dia lebih banyak duduk dengan kita daripada orang lain duduk dengan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi kata, orang paling baik di kalangan kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa paling baik dengan isterinya? Aku paling baik dengan isteriku, kata Rasulullah. Baik. Maknanya, satu sudut hubungan seseorang dengan makhluk ini ialah dengan isteri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia balik rumah, dia tanya bini dia, yang abang nak tanya, abang ni okey tak? Apa pula abang ni tanya okey tak okey ni? Abang baik tak dengan, alah kira pandangan yang abang ni baik tak? Oh abang, Masya Allah, abang lebih pada malaikat lagi, masuk syurga. Tapi kalau kata masalah saya abang baik tak? Macam abang ni melungguk dia market, mana murah lah nilai kita tu. Soalan Sayyidina Muhammad, tak baik. Kalau tak baik, kena bertingkat jadi baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, seorang suami, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang baik, yang diperakui oleh isterinya,
dia ialah seseorang yang Nabi jamin dia masuk syurga melalui hadis tadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab Nabi kata khairukum li ahli, orang paling baik di kalangan kamu siapa paling baik dengan isteri dia. Aku paling baik dengan isteri aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi maknanya siapa yang isteri dia kata dia baik, dia akan masuk syurga insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan beruntunglah orang-orang yang dapat suami yang baik-baik. Hari ni kita duduk di zaman susah nak cari suami yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang perempuan yang dapat suami yang baik, dia mendapat yang terbaik dalam hidup dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka dengan sebab itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap orang suami pastikan dia terbaik pada isteri dia. InsyaAllah dia akan masuk syurga. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berpandukan pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kepada hukum. Satu orang isteri, ni dalil lagi, kata suami yang baik akan masuk syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Satu orang perempuan kematian suami, dia kahwin lagi, lepas tu suami dia mati lagi, suami yang kedua tu mati pula. Kemudian dia kahwin lagi, suami yang ketiga tu mati lagi. Dia menikah berapa orang suami pun semua mati-mati. 5 orang suami semua mati semua. Siapa nak menikah, siapa yang nak mati dulu, nikah dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dalam 5 orang suami tu gerak emas tu. 5 orang suami sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hak mana akan jadi suami dalam syurga itu? Yang paling baik dengan dia. Dan 5 orang suami sallallahu alaihi wasallam, hak ni paling baik dengan dia, dia akan masuk syurga. Di makna tu dalil kata siapa yang baik dengan isterinya, dia akan masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maknanya dengan isteri ni jangan marah-marah ala sayyidina Muhammad. Jadi kita tahu macam mana kita nak adjust supaya kita tak marah-marah. Suami ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tak marah dekat isteri ni, isteri pun salihah juga. No? Kalau isteri pun lebih kurang je, macam mana suami tak marah? Maknanya masalah sayyidina Muhammad, isteri pun kena salihah juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Isteri yang letak suaminya paling tinggi dalam hidupnya. Orang perempuan ni dia bahagia kalau dia bergantung. Tapi kalau dia tak bergantung pada suami, soalnya Sayyidina Muhammad, dia suka mendapat kebahagiaan. Orang lelaki ni passion dia mau perempuan bergantung kat dia. Soalnya Sayyidina Muhammad, dia pasal apa? Sebab dia bersifat keketuaan. Allah sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki itu ketua pada orang perempuan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau isteri ni buat-buat pandai, hak tu dia pandai, ni dia pandai, sallallahu sayyidina Muhammad. Orang lelaki tak boleh, tak lama. Kalau sallallahu sayyidina Muhammad, orang perempuan nak bahagia, dia kena bernaung di bawah suami dia. Di mana pun suami, tentulah dia. Baik, ni satu. Jadi kita renung, kalau isteri dah salihah sallallahu alaihi Muhammad, cuma ada perangai-perangai dia
yang kita kata mungkin tak elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi renunglah kerja-kerja yang dia buat untuk kita. Dia bela anak kita, masalah Sayyidina Muhammad. Kita tidur, dia tak tidur lagi. Ayah ni paling sabar bela anak, dia pandai mak. Betul tak? Ada seorang kawan saya tu dah meninggal waktu mengaji dulu ni, masalah Sayyidina Muhammad. Ngaji di Mesir, bersalin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, urus sendiri. Kalau dia Malaysia ni, mak mentua lah urus. Orang puan pun suka kalau salin balik rumah mak sendiri. Salah Sayyidina Muhammad. Anak khiyau tengah malam, menangis tengah malam. Abang, bangkitlah abang ni, nak teriak ni. Bangkit. Tidak balik. Dia sanggup dengar anak teriak tu, kata paling sabar. Faham tak? Orang lelaki paling sabar boleh bela anak. Mak tak boleh. Anak khiyau sikit, jaga dah. Ayah dia, anak khiyau satu rumah, raya rendah, boleh tidur lagi, sabar sungguh. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi perhatilah pengorbanan dia. Dia bela anak kita, masalah Sayyidina Muhammad. Dia basuh baju kita, dia serika baju kita, semua dia jaga. Jadi kalau macam tu, kalau boleh tahan marah. Allahumma salli ala Sayyidina, tahan marah. Tapi kalau benda hak kena marah, gitu. No? Benda kena marah. Okey, tu dia panggil prinsip. Terutama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam perkara yang kita tak suka. Benar kita tak suka, tak boleh kita simpan. Nanti isteri kita buat lagi kesalahan tu. Jadi kalau kita tak tegur dia, jadi dia akan derhaka pada kita, menyebabkan dia tak bersyurga pula. Jadi cuma orang perempuan ni, masalah Sayyidina Muhammad, nak tegur dia mesti kena pandai. Sebab itu perumpamaan yang Nabi kita bagi orang perempuan ni ialah seperti tulang yang bengkok. Tulang bengkok nak betui ni macam mana? Salah Sayyidina Muhammad. Nak perbetui dia ni, kalau salah betui, patah. Maknanya teguran kita tak jadi. Dia merajuk, tak jalan. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Dia kena ada cara. Seni tak sama. Orang perempuan ni kena buat macam ni, orang perempuan ni kena buat macam ni, orang perempuan ni kena buat macam ni. Masalah yang menentukan kita nak kenal semua tentang dia. Dulu waktu mana Ustaz Ni'mat guru kami masih ada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada satu orang minta dia untuk akad, untuk khutbah nikah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia pun menyampaikan khutbah nikah yang unik. Salah Sayyidina Muhammad. Di antara unik tu dia kata macam ni. Dia kata orang lelaki-lelaki ni konsisten macam tu. Dia menikah, lepas tu perangai dia tak berubah macam tu perangai dia. Tapi orang perempuan jangan, kata Ustaz Ni'mat. Nikah 10 tahun pun belum tentu perangai dia akan stabil macam tu. Mungkin 10 tahun akan datang, Sayyidina Sayyidina Muhammad, mungkin berapa tahun akan datang, keluar perangai baru, perangai dia berlain. Allahumma salli ala Sayyidina, awak perangai bini ku dia macam ni ya. Jadi kita ni contoh orang perempuan, Sayyidina Sayyidina Muhammad, perangai dia nak kena sabar tak mana. Tang waktu dia main bulan, dia tak stabil jiwa dia, Sayyidina Sayyidina Muhammad. Dulu waktu kita budak-budak, tengok mak kita kadang-kadang okey, bila main awak tak okey nah. Pasal dia main bulan tu dia tak okey, dia tak stabil. Satu lagi tak stabil dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu lagi tak stabil dia waktu dia mengandung. Waktu dia mengandung, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pun sama juga. Dia meloya.
dia berbadan dua. Benda yang biasa dia marah. Benda tak patut marah, dia marah. Kena sabar. Sebab nak jadi suami yang baik. Satu masa satu orang ni dia tak puas, dia masalah di rumah, bini suka ceramah. Dia bini suka ceramah ni kena keluar CD. Hari ni nak tanya nak ceramah tajuk apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kawan ni subhanallah, bini suka ceramah. Zaman ni zaman Sayyidina Umar. Akhir dia kata macam mana bini suka ceramah ni. Akhir dia jalan kaki, dia pergi rumah Sayyidina Umar, jalan. Dan saya nak minta pandangan Sayyidina Umar. Sayyidina Muhammad. Sampai dekat rumah Sayyidina Umar, dengar bini Sayyidina Umar ceramah. Dia berhenti. Loh, bini Sayyidina Umar ceramah juga. Dia ceramah kat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tu cengih dah, bini lagi cengih. Sayyidina Umar ni cengih dia. Cengih Sayyidina Umar ni. Satu masa dua orang berkelahi. Dua orang sahabat berkelahi zaman Rasulullah. Ni dua orang ni menjumpa dengan Rasulullah. Bila menjumpa dengan Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengaduhai Rasulullah, kami ni berkelahi, tak puas hati dua orang kami ni. Rasulullah tolong Ustaz jadi hakim. Nabi pun jatuhkan hukuman, ham macam ni, ham macam ni. Salah seorang di kalangan sahabat tu tak puas hati, muka dia lain. Nabi kata, awak muka macam tu, saya tak puas hati Rasulullah. Baik, kalau macam tu hampa pergi jumpa Sayyidina Umar. Jumpa Sayyidina Umar Rasulullah. Jumpa Sayyidina Umar. Jadi pergi jumpa Sayyidina Umar. Kami ni Rasulullah suruh main jumpa Sayyidina Umar. Okey apa? Dia pun cerita okey lepas berkelahi. Lepas minta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad selesaikan masalah depa, Nabi jatuhkan hukuman. Tapi kawan saya tak setuju Rasulullah. Tapi kawan saya tak setuju Sayyidina Umar. Oh tak setuju. Langsung syok pedang ni. Putih tengkok. Sampai tak tu kau. Lari-lari jumpa Rasulullah. Pasal apa? Sayyidina Umar buat apa? Dia pancung kawan saya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi mengiyakan, patutlah. Pasal apa? Sebab keputusan yang Nabi buat, siapa tak patuh murtad. Padanlah. Itulah hukum Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, kalau apa-apa okey, masalah Sayyidina Muhammad, dia bangkit, dia marah, masalah Sayyidina Muhammad, dia bangkit, dia pegang pedang, kawan tu dah pegang tengkok lah. Cengih. Bini cengih lagi tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia berhenti. Oh, Sayyidina Umar kena ceramah juga. Dia pun patah balik. Nak balik rumah. Sayyidina Umar nampak. Hei. Mai. Awak patah balik. Dia pun mai. Apa cerita? Aku ni masalah dengan bini aku. Bini aku suka ceramah. Masalah Sayyidina Muhammad. Siapa nak ceramah bini? Masalah. Dengar ceramah mak pun teruk juga kan. Mula-mula bila cuti tengah nak balik rumah. Balik rumah, duduk dalam sari duduk, mak ceramah pula tengah sekolah balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Sayyidina Umar kata macam ni. Tak apalah bini kita suka ceramah pun, kata Sayyidina Umar, Sayyidina Muhammad. Ingatlah segala kebaikan yang dia buat, dia bela anak kita, dia urus urusan kita apa semua. Tu Sayyidina Umar tu. Kalau lah Sayyidina Umar dengan bini suka ceramah, dia mungkin ceramah balik, penampak apa? Tapi tak. Segi keras tak ada orang sekeras Sayyidina Umar. Sayyidina Muhammad. Tapi dia pegang khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah paling baik dengan isteri dia. Ni nak settle, nak bagi jadi orang soleh. Benda ni kena rawat. Ada orang bini masak nasi, Sayyidina buat gulai.
Bini fikir fikir apa tak tahu, banyak fikiran dia lupa apa garam. Waktu makan nasi, laki dia ambil gulai buh dalam pinggan, makan tawak hebiak. Orang kadang kata tawak hebiak. Terkeluar balik nasi tu, bangkit sepak semua, pa. Tu dia pengweh yang pertama tu tak masuk syurga. Masalah apanya? Suami isteri kita bukan sengaja nak buat macam tu. Hari-hari masih elok pun, hari tu terlupa. Soalan saya nak ambil bekas garam, pi boh je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak susah lah? Tak. Mana kita kena pandai mengurus perasaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pandai mengurus perasaan. Okey, benda ni yang pertama kena ada ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, mempraktikkan ilmu. Satu masa Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu masuk dalam masjid. Sayyidina Umar Abdul Aziz ni dia suka tengok situasi rakyat. Siang di pejabat, malam meraun rakyat. Soalan saya nampak tu pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam tu dah raun habis rakyat, rasa letih. Masuk masjid. Masuk masjid sembahyang. Masuk masjid dengan khadam dia, yang iring dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masjid masuk dalam keadaan gelap. Sebab waktu habis mayat Isyak, orang dah tutup lampu, orang dah padam pelita. Selesai sembahyang, soalan Sayyidina Muhammad, keluarlah, nak keluar masjid dengan pembantu dia. Jalan keluar masjid, tersepak kaki orang. Tak tahu kata ada orang tidur dalam masjid. Soalan Sayyidina Muhammad, tersepak kaki orang. Kawan tu bila kena sepak bangkit, buta. Sayyidina Muhammad kata, tak buta. Yang pembantu ni pergi nak cekik lah baju orang tu. Hang tak tahu hang sekat dengan siapa ni. Sayyidina Umar kata, nak marah buat apa? Dia tanya aku buta ke tak buta. Aku dah jawab aku tak buta. Masalah apa? Faham tak? Tu dia pun pandai urus perasaan. Tu ahli syurga, orang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah dengan jiran. Ni dengan orang. Allahu Akbar. Kita ni kadang-kadang kita masalah dengan jiran. Kami duduk Mesir dulu, Saudara Sayyidina Muhammad, bila time orang hak kutip sampah Saudara Sayyidina Muhammad, jadi kita pun subhanallah Saudara Sayyidina Muhammad, jadi buat keluarlah sampah hak dalam gepok tu, kita letak di depan pintu kita. Saudara Sayyidina Muhammad, satu jiran kami tu Arab, dia buat keluar sampah Saudara Sayyidina Muhammad, dia tak depan pintu dia, tak depan pintu kita. Asal macam mana? Tu kalau dapat jiran tak apa. Masalahnya kita ni, Allahumma salli ala sayyidina, kita Nabi kata ikhtaril jar qabla dar, kita tak pakai. Pilihlah jiran dulu sebelum kamu pilih rumah. Kita pergi cari rumah dulu. Duduk kena lot, duduk tani. Kita tak kira jiran lagi. Saudara Sayyidina Muhammad. Sebab di antara kesialan seseorang ialah salah pilih jiran. Sial tak ada kata Rasulullah, tapi kalau sial itu sebab salah pilih jiran. Bila salah pilih jiran, jiran tak kena, jiran tak betul, kita boleh duduk dalam rumah tak seronok. Tu lepas duduk cerita tu, jiran kereta banyak. Saudara Sayyidina Muhammad, hak dalam rumah tu, hak dalam parking garaj dalam rumah tu okey, hak luar tu dia parking depan rumah kita. Tu lepas duduk cerita. Saudara Sayyidina, kita kadang-kadang emergency mana kita tahu.
pukul 2 pagi, 3 pagi nak pergi klinik, hospital apa semua. Kadang-kadang. Baik. Cuba tengok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia berjiran dengan seorang Yahudi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Syafi'i berjiran dengan seorang Yahudi. Dan tak pernah pun Allahumma salli ala sayyidina masuk ke rumah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak pernah pun masuk ke rumah jirannya. Sehingga satu hari Musa Sayyidina Muhammad, entah macam mana, Yahudi panggil masuk. Rumah mereka bertingkat, macam rumah Arab lah. Musa Sayyidina Muhammad. Imam Syafi'i masuk rumah si Yahudi tu. Masuk. Dan Yahudi pun sambut baik Imam Syafi'i. Allahumma salli ala sayyidina. Habis sembang, Yahudi masuk dapur nak pergi ambil ayat menyantuni Imam Syafi'i. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan salah saya. Yahudi duduk atas, Imam Syafi'i duduk bawah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana duduk atas rumah Yahudi tu, Allah Sayyidina Imam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila masuk di rumah Yahudi tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bukan, silap saya, Imam Syafi'i, Yahudi tu bertamu ke rumah Imam Syafi'i. Lepas bersembang soalan Sayyidina Muhammad, tetamu tu pergi dapur, Imam Syafi'i pergi dapur, soalan Sayyidina Muhammad menyantuni Yahudi tu. Tengah-tengah tu Yahudi terberalih kepada satu pihak, satu sudut rumah tu, soalan Sayyidina Muhammad. Imam Syafi'i tahan timba, ayat nitik pada atas. Tak. Kata Yahudi, ni rumah aku, mana ayat nitik daripada atas. Soalan Sayyidina Muhammad. Bila Imam Syafi'i mai, soalan Sayyidina, dia tanya, Maulana Syekh nak tanya, ayat ni daripada rumah saya kan? Ya. Bila lagi menitik ni? Kata Imam Syafi'i, 4 tahun dah. Bayang lepa bertera mana. Allahu Akbar. Oh tu, Yahudi kata, di atas akhlak Imam Syafi'i ni, tergugah hati Yahudi ni masuk Islam. Akhlak yang ditunjukkan ni, akhlak dengan jiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa Imam Syafi'i sabar? Salah sabar. Sabarnya soalan Sayyidina Muhammad, sebab pahala sabar ni tak ada tepi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dibalas pahala orang sabar tak ada tepi, balasan pahala tu seperti lautan yang tidak ada tepi. Sebab nak pahala sabar tu tahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni amal tak banyak, tapi tak reti mengambil kesempatan dan menghargai. Tuhan bagi ujian, kira nak marah kat Tuhan, pasal apa aku macam ni, pasal apa aku macam ni. Sedangkan Tuhan bagi ujian tu, Tuhan suruh sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kena ujian, yang pertama Tuhan suruh sabar, lepas tu Tuhan suruh semayang. Han sabar saat, lepas tu Han semayang hajat. Han minta lepas. Jadi sewaktu mana, selagi mana Tuhan tak pelepas, semayang hajat, mayang hajat, mayang hajat. Dalam tempoh Tuhan tak pelepas tu, kita mendapat pahala sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa juga Imam Syafi'i pergi buat baju, salah Sayyidina Muhammad. Bila pergi buat baju, sampai tarikh siap, Imam Syafi'i pergi ambil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila pergi ambil, kawan habat baju ni, dia duduk dengar kata Imam Syafi'i ni sabar. Nak tengok, sabar sungguh ke Imam Syafi'i.
Bismillahirrahmanirrahim. Dia buat baju, hak ni kecil, hak belah ni tu besar. Ada Sayyidina Muhammad. Bila sampai kedai, Masih tanya, siap baju? Siap berana Syekh? Berapa harga? Masih buka-buka tengok, sebelah ni kecil, hak sebelah ni besar. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu tengok aja baju ni. Oh, kecil belah ni no. Hak ni besar. Berapa harga? Kata orang tu, Malaysia tak marah ke? Dia tak jawab lagi harga apa. Dia tanya dulu, tak marah ke? Tak apa, kata Imam Syafi'i. Hak ni tak apa, kecil macam ni. Pahala banyaklah sikit, kata dia. Nak ambil yang susah. Hak ni, dia tanya belah ni. Tak apa, saya buah kitab saya. Beli buah kitab. Jadi subhanallah, tu adab, tu akhlak. Jadi ni kita belajar. Tu akhlak orang soleh-soleh. Jadi dengan apa pun, dengan siapa pun, mereka beradab. Jadi apa hasil daripada mereka beradab ni? Redha Allah pada mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Redha Allah pada mereka. Itu disebut Allahumma atini ma ataita, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Tak ada yang paling tinggi yang diperolehi oleh orang-orang soleh melainkan redha Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu kata guru saya, Musa Sayyidina Muhammad, kalau Allah redha pada kita, kita hidup pun tak apa, kita mati pun tak apa. Habis. Yang kita nak dalam hidup ni, Allah redha je kat kita. Bila Allah redha, kita jatuh pun dalam keredaan Allah, kita dinaikkan pun dalam keredaan Allah. Yang kita takut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, duk naik menjulang tu tanpa keredaan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Maka mintalah Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Doa ni mahal ni. Kalau kita nak jadi orang soleh, kita kena tiru cara-cara orang soleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau boleh tiru cara orang soleh, kita dah berjaya. Sebab susah kita nak tiru orang yang soleh-soleh ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan Tuhan lagi-lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai kaki pun tak pernah munjurkan ke arah kiblat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam kita bergaul dengan Allah, bergaul dengan orang, semua baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam kepala otak kita, tak ada dalam kepala otak nak menderhakai Allah. Kalau jatuh kepada benda maksiat, memang takdir. Bercadang nak menderhaka pada Tuhan, tak sama sekali. Allah Sayyidina Muhammad. Pasal nak keredaan Allah. Tu dengan Allah. Dengan orang, nak kena orang, tak ada sama sekali. Dalam kepala otak tu, nak kena orang, nak ambil duit orang, nak buat orang lebih kurang, nak zalim orang, tak ada dalam minda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang tu orang soleh. Bila jadi orang soleh, baru layak masuk syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baru layak masuk syurga. Sebab sekurang-kurang darjat orang masuk syurga ialah salihin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni hukum umum. Ni hukum umum. Sedangkan dalam syurga esok ada yang lebih rendah lagi daripada orang soleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa dia? Orang budak-budak yang mati kecil. Budak-budak mati kecil tak sempat nak amal apa. Jadi macam mana dihukum dia orang soleh?
Kalau dia sempat beramal amal soleh, baru amal soleh. Tak ada nak buat apa. Mana-mana seminit 3 minit mati. Budak-budak kecil ni masalah saya nama, dia masuk syurga. Tapi syurga dia syurga yang paling bawah sekali. Dia duduk di syurga paling bawah sekali. Dia duduk di kaki 5 syurga je. Sahadat Sayyidina Muhammad. Baik. Tetapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau mau ayah dia sabar dengan kematian dia, dia akan ditingkatkan duduk dalam syurga bersama dengan ibu dan ayah dia. Lepas tu kalau kita jumpa orang-orang yang kita tanya, anak apa orang? Saya anak 8 Ustaz, tapi mati 5, tinggal 3. Allahu Akbar, subhanallah. Syurga dah orang tu. Satu masa, satu orang menjumpa Rasulullah. Satu perempuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia bercerita hai. Bukan Sayyidina Aisyah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana seseorang yang kematian anak? Macam mana kalau dia kematian anak? Nabi kata, siapa-siapa yang kematian 2 anak, dia masuk syurga, kalau dia sabar. Kalau dia mati seorang anak, Rasulullah, mati seorang anak masuk syurga juga, kalau dia sabar. Kalau dia tak mati seorang anak pun, Nabi kata, kalau dia merasai kesedihan dengan kewafatanku. Siapa-siapa pernah baca kisah Nabi wafat kan? Dia sedih, dia menangis, dia akan masuk syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Tu dia panggil orang soleh. Betul lah kata ulama, al-awladu ni'matun la ya'lamu qimataha illa man faqadaha. Anak-anak ialah nikmat. Allahumma salli ala Sayyidina. Tidak merasai nikmat seorang anak melainkan siapa yang kehilangan anak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang soleh-soleh yang paling tinggi makam mereka ialah makam mereka tu Allah redha mereka, radhiyallahu anhu. Mereka dapat di dunia ni, radhiyallahu anhu, Allah redha pada mereka. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sudah pasti Allah redha pada kita selepas kita telah redha pada Allah. Setiap takdir Allah semua kita terima. Ketika tu barulah seseorang itu dia diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ijazahkan amalan ni untuk menjadi amalan kita semua, insya-Allah. Moga-moga kita sempat sebelum mati berdarjat dengan darjat salihin, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qasidah Rahman Qadatul Kubra. Saya pun ada belum? Saya pun tak ada. Ha? اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله Salam alaih. يا أيها سعدونا في الدنيا فوز خادجة الكبرى وفاطمة الزهراء خادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فزونا في الأخرى خادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء
فزونا بالأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء المعلوم وردا للملهوم إنكم بأدرى يا أهيل المعروف والعطاء المعلوم وردا للملهوم إنكم بأدرى سعدونا في الدنيا فزونا بالأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المقدور العطاء الموهوب نفحة للمكروه إنكم بأدرى يا أهيل المقدور والعطاء الموهوب نفحة للمكروه إنكم بأدرى سعدونا في الدنيا فزونا بالأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الإسعاد والعطاء الإمداد غرتني يا أسياد إنكم بأدرى يا أهيل الإسعاد والعطاء الإمداد غرتني يا أسياد إنكم بأدرى سعدونا في الدنيا فزونا بالأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الإسعاد والعطاء هو أمنة للمخدات إنكم بأدرى يا أهيل الإسعاد والعطاء هو أمنة للمخدات إنكم بأدرى سعدونا في الدنيا فزونا بالأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا بالدنيا فزونا بالأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أيها النبي الله الكوكب الدري الله
وصلي دوما الله على نبينا وصلي دوما على نبينا قام المماجد بالجمال طه المماجد بالجمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي والكوكب الدري الله أنت إمام الحق وسلطان الغيب أنت إمام الحق وسلطان الغيب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. Untuk yang ada kitab catatan Asmaul Husna, jadi permintaan untuk saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menghuraikan sikit tentang selawat selepas solat Isyak, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi Al-Habib Al-Alil Qadri Al-Azimil Jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Tuhanku, selawatkanlah ke atas penghulu kami Muhammad An-Nabiyil Ummi, Nabi yang tidak tahu membaca dan menulis, Al-Habib, kekasih, Al-Alil Qadri, yang tinggi kedudukannya, Al-Azimil Jahi, yang agung kemegahannya. Di amalan dia dibaca pada setiap malam 10 kali lepas Isyak dan baca 100 kali pada setiap malam Jumaat. Seperti mana yang saya terima daripada Syekh Tariq Sardar, dia siapa-siapa yang mengamalkan selawat ini, dia akan disambut oleh Rasulullah dalam kubur dia esok, insya-Allah. Malam ini juga diamalkan oleh pesantren Nahdlatul Watan Sahadat Sayyidina Muhammad, dan mendapat pengijazahan daripada Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid pada anak-anak pesantrennya. Jadi untuk diamalkan, siapa-siapa yang mengamalkan, insya-Allah disambut oleh Rasul dalam kuburnya esok. Amin. Yang kedua, doa dia ialah Allahumma, ini doa dilimpahkan dan dimurahkan rezeki, dibaca selepas selesai solat Jumaat, iaitu Allahumma inni as'aluka ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'in ya Halimu ya Wadud, aghnini bi fadlika amman siwaka wa bi halalika an haramika. Ya Tuhanku, aku pohon kepada Engkau, wahai Tuhan yang Maha Kaya, wahai Tuhan yang Maha Terpuji, wahai Tuhan yang Mubdi', Allahumma salli ala sayyidina, yang memulakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wahai Tuhan yang mengembalikan manusia, ya Halimu ya Wadud, Tuhan yang Maha lembah lembut, Tuhan yang Maha pengasih, aghnini bi fadlika amman siwaka, aghnini bi fadlika, kayakan aku dengan kurniaan Engkau, amman siwaka, sehingga aku tak perlu lagi pada yang lain, wa bi halalika an haramika, dan kayakan aku dengan perkara yang halal dan dijauhkan aku daripada perkara yang haram. Dan baca tu 3 kali, dan baca Allahumma aghnini bi fadlika amman siwaka wa bi halalika an haramika, baca 70 kali. Makna sama, wahai Tuhanku, kayakan aku dengan kurniaan Engkau, amman siwaka, sehingga aku tak mengharap dan perlu lagi kepada hak lain, kepada orang lain, wa bi halalika an haramika, dan kayakan aku dengan rezeki Engkau yang halal,
an haramika, dan aku jauh daripada perkara yang haram. Baca 70 kali selepas kita sembahyang Jumaat. Saya ijazahkan amalan itu untuk kesekian kalinya kepada yang masih belum dapat, insya-Allah. Penaja kita pada pagi ini ialah grup infak masjid Resampan, grup infak masjid yang ke-12, Fauzilah keluarga Kulim, Nur Syarmimi Abdul Halim dan keluarga Sungai Udang, hamba Allah dan seluruh keturunannya. Perinfak Ogos 2021, tim NAD Bernama Indah, Syekh Hamid dan Syekh Abdullah, Makroni Mamat, family Nurani Nursiah, Nazaha Yusuf dan para arwah Ampang, Ibrahim, Nur Azlin keluarga Shah Alam, Puan Zainab Ibrahim, Puan Zainab Daud dan keluarga Selangor, Nik Hafizi dan Umi Kalsum Pucung, hamba Allah keluarga Kelantan, Syasidah Hussein keluarga dan para arwah Taiping, Salmah Ismail keluarga dan para arwah Selangor, Muhammad Tajuddin Ahmad, Rozita Taman Sorga Batu Pahat Johor, Mazni Abdullah dan Mulyadi Singapura, Masyidah Muhammad Kuala Kedah, hamba Allah keluarga Kuala Nerang, Hajah Rohaya dan keluarga Batu Sembilan Ceras, Zam Awari bin Fauzi dan Nur Wan Nur Azizah keluarga Kuala Pahang, Musfira, seterusnya hamba Allah pada Lumak yang Kedah, Rokiah Saad Baling, Zaujah Nizam Seremban, Ajar Rohaya dan keluarga daripada Kuching Sarawak, hamba Allah keluarga Setiawan Perak, Rokiah Saad Baling, Amirah keluarga Ipoh Perak, sahabat infak grup Darussalam 18, seterusnya Siti Robani bin Rawi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad daripada Perlis, hamba Allah Batu Gajah Perak, Muhammad Asri keluarga, ayah dan bonda Selangor, Miskinah Ahyar daripada Selangor, Roslina binti Abu Bakar, Pokok Mangga Melaka, Supian bin Mat, ibu dan ayah daripada Batu Kif Selangor, Mazni dan keluarga Melaka, Umi Kasum Abdul Rahman dan keluarga Al-Ustang, Ishaq Abdullah dan Sa'idah Hussein keluarga Batu Pahat, arwah Hajah Salamah Haji Hussein, Haji Kasim, Haji Abdul Karim, Haji Abdul Qahar, Hajah Naurazilah Johor Bahru, hamba Allah dan keluarga Serendah Selangor, Nurul Nadia dan keluarga Pasir Gudang Johor, Nur Wahidah Khairul Nizam dan anak-anak Kampung Cegak Pedang, hamba Allah Sungai Tangkas Kajang, Hajah Zubaidah Yaakob, Mazlina Azmi Azizul Kulim, Nidwan Rifan Aliyah Iman Aira Puncak Jalil, Kak Ani, anak-anak Taman Tunjang Jitra, Nur Halinda, Hairul, Najwa, Ammar, Khairul Adib, Hasanah Sentul Kuala Lumpur, arwah Hajah Atun bin Ali Janda Baik Pahang, arwah Nurliah Bujang dan Auzir Pinggir Tidak Air Kuala Lumpur, hamba Allah keluarga Bertam, Kak Rodia keluarga Jalan Datuk Kumbang, Rozita, anak-anak Taman Kempas Utama JB, Hazlina Ibrahim Taiping, Nursiah Muhammad Sobri Teluk Ayak Tawak Seberang Perai, hamba Allah dan keluarga Port Kelang, Marina Ali Syairdina Taman Permata KL, Amran dan Niza Pasir Mas Kelantan, Allahyarham Abdul Rahman Haji Zainuddin, Nur Fiah dan anak-anak serta Pak Jaya KL, arwah ayah Haji Rozali bin Said, Mas Zahanim Omar, Nur Irdina Batrisha Kedah, Muhammad Ashraf keluarga Taman Cahaya Ampang, Kamarul Hizam isteri serta keluarga Taman Permata Jitra, Mazia binti Jantan Duyung Melaka, Suzi dan anak Muhammad Ashraf keluarga Kajang, Salmah Malik dan keluarga BBST Sepang, Kasih Rozita Rosli Kota Warisan Sepang, hamba Allah Suma Mistari Shah Alam, Siti Nuraziah Haji Asli dan keluarga Brunei, hamba Allahyarham Kamsani Awaluddin Talib dan Kamari Hashim Zainuddin dan keluarga, Fatahiyah Muhammad dan anak-anak serta arwah suami, ibu dan bapa dan mentua Kulim, hamba Allah Changlun
Yusri Harun dan isteri Kulai Johor, Najmi Najmuddin bin Najahan Shah Alam, Muhammad Khan dan keluarga Seberang Jaya, hamba Allah sekeluarga Batu Pahat, Batu Gajah, Sabiah binti Rapah sekeluarga Selangor, Salbiah binti Jamil Sabak Bernam, Haziq Furqan bin Muhammad Nur Hairi Seremban, Siti sekeluarga Desa Pandan, Nur Amani binti Khamis Langkawi, Puan Hasanah sekeluarga Serdang Kedah, Azlima seksi keluarga Sungai Limau Lunas, hamba Allah Desa Bayan Bayan Lepas, Latifah Jaafar Allah Goncak Allah Stak, Muhammad Satria Budiman sekeluarga Kajang Selangor, Nailah Rejab dan keluarga BBST Sepang, Rusdi sekeluarga Siti Nur Hayati dan Muhammad Aiman Gelempak Shah Alam, Larita Abdul Latif dan keluarga Tasik Gelugok Pulau Pinang, Nazura Abdul Latif dan keluarga Bandar Tasik Mutiara Pulau Pinang, hamba Allah sekeluarga BBST Sepang, Umi Kasum Abdul Rahman sekeluarga, Fatimah binti Masa sekeluarga Al-Ustaq, Nur Rasidah Kota Tinggi Johor sepuluh hari lahir, Allah panjang umur dalam taat. Mak Tu Ati, suami dan keluarga Sarjana Utama Sungai Buloh, hamba Allah Kota Baru, Hajah Syaridah dan keluarga Ampang Selangor, Cik Som binti Abdul Ghani Kulim, Adira Shah Alam, Ampang Saujana, Adira Shah Ampang Saujana, Nur Malina Muhammad Nur dan Azwat Bukit Piatu Mutiara Melaka, Ahmad SPPK Selambut, Suhaida binti Muhammad Sabtu Pucung, Allahyarham Baharudin Maksih dan Allahyarham Bonda Cik Tum Muhammad Yasin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Family Gersik Generasi, arwah Haji Ahmad Sebi dan arwah Haji Ahmad Osman Taiping, Yusuf Muhammad sekeluarga Taman Seri Gombak, Abdul Hamid Hashim Kampung Teruk Asam Lepai, Muhammad hamba Allah Seri Iskandar Perak, Muhammad Nuri Kemal dan sekeluarga Kulim, Fatimah sekeluarga Ceras, Nur Hafsaniza Saad sekeluarga Kajang, Hafizah binti Bidin dan seisi sekeluarga Taman Penaga Permai Penaga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahyarham Zaitun Fatimah Wanci, Cik Som, Cik Sak, Siti Fatimah, Susnya Rahmah Zaliza dan keluarga Tasik Gelugok Pulau Pinang, Izayanti Ahmad Baki Kajang, Rohani Ibrahim Tunjang, arwah Misran Satam dan arwah Kamini Busra Kampung Kundang Selangor, Rahmah Misran dan keluarga Nilai Negeri 9, Mastura sekeluarga Sungai Petani, hamba Allah sekeluarga Taman Teratai Pendang, hamba Allah Keramat, arwah Mak Hasanah, arwah Bapa Omar dan anak cucu, Muhammad Ridwan bin Jamil Kampar Perak, Haslina Muhammad Nur dan keluarga Sungai Petani, arwah Haji Husin, Hajah Sakidah Muhammad Ridwan sekeluarga Kampung Gelam Tanjung Keling Melaka, hamba Allah Taman Jitra, Haji Abu Bakar bin Mat dan Hajah Normah binti Mukri Paya Dalam Melaka, Hamizah sekeluarga, Haji Azizan dan keluarga Kupang Baling, Muhammad Azrin dan keluarga Taman Tunku Sarina Jitra, Haji Wan Syakizar, Hajah Harniza dan anak-anak daripada Kajang, hamba Allah Al-Astang almarhum dan Allah rahmah Hamid bin Ci dan Fatimah binti Muhammad Gombak Selangor, Aziz dan sisi keluarga Kanga, Umi Kasum sekeluarga, Fatimah binti Maksud sekeluarga Al-Ustaq, Romziah Izzati dan Khairul Nizam sekeluarga Lorong Seri Al-Ustaq, terakhir keluarga Tok Mek Tok Ma Kekabu Pasir Mas Kelantan. Moga Allah kabulkan semua hajat mereka, Allah ampun dosa mereka, Allah angkat kedudukan mereka, Allah bagi ilmu pada mereka, Allah kekalkan dengan taufik dan hidayah sampai ke hujung umur, Allah bekalkan dalam hidup takwa untuk bekalan terbaik dalam kehidupan, Allah angkat semua penyakit yang menimpa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah selamatkan daripada malapetaka dan bahaya, Allah selamatkan daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat, Allah angkat semua penyakit, Allah angkat semua wabak, Allah jadi anak-anak mereka anak-anak yang soleh dan juga solehah.
seperti mana yang kita doakan pada mereka itu, dan kita harapkan juga Allah kabulkan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Inni dia tu. Ha? Salah rumah kan. Macam tahu tak mau yang mana dia masalah. Dah dia ikut tak asal. Yang buku yang Zakaria buat ni turutan baru.